Okey, chapter yang masuk untuk exam. Minggu depan kamu exam kan? Betul tak? Kamu dah semuanya? Betul. Okey, minggu depan ujian setara yang kedua untuk semester yang kedua. Okey? Untuk sains, dengar baik-baik. Untuk sains, chapter yang masuk ada 2 chapter yang masuk. Okey? Sains ada 2 chapter yang masuk. Chapter yang pertama adalah berkaitan dengan chapter 3, nutrition. Tolong ni sikit, catat sikit. Okey? Chapter yang pertama yang akan masuk adalah chapter 3, nutrition. Dan chapter yang kedua yang akan masuk adalah chapter 7, iaitu electricity and magnetism. Okey? So untuk hari ni cikgu akan habiskan untuk magnetism. Okey, lepas tu kalau ada banyak masa, cikgu minta kamu buat revision ke berkaitan dengan chapter 3 dan juga chapter 7. Okey? Baik. So kita habiskan untuk chapter 7 7.3. Magnetism. Okey, berkaitan dengan magnet. Boleh cikgu nak minta respon sikit daripada kamu dulu, mendengar rendah dulu ataupun magnet ni memang common lah dekat dalam kehidupan seharian kita. Kadang-kadang kita ada beli fridge punya magnet tu, fridge magnet tersebut, dan juga kita ada beli benda-benda yang berkaitan dengan magnet. Okey. So magnet ni memang benda yang common, benda yang selalu ada di kalangan kehidupan kita. Okey. So cikgu nak tanya, apa yang kamu faham tentang magnet ataupun magnetism? Ada siapa boleh sharekan sedikit berkaitan dengan magnetism? Apa yang kamu observe bila kamu tengok berkaitan dengan magnet? Apa-apa sajalah yang kamu tahu berkaitan dengan magnet. Okey, ada yang dah buka mic. Magnet melekat dengan besi. Magnet melekat dengan besi. So dia ada attract melekat dengan besi. Okey? Melekat dengan besi. Okay, good. Lagi? Ada lagi tak yang lain? Ada siapa lagi yang nak respon berkaitan dengan magnet sebelum cikgu sentuh secara mendalam lagi berkaitan dengan magnetism? Dah, Haziq seorang je yang respon. Haziq je ada dalam kelas. Yang lain tak ada nak respon. Okey, baik. Tak apalah kalau tak ada respon. Okey, kita tengok contoh untuk photograph 7.13 ni. Okey, button magnets on the whiteboard. Okey. So kalau kamu tengok dekat bahagian whiteboard ini, di mana kita boleh lekatkan button magnet tersebut dekat bahagian whiteboard. So dekat bahagian whiteboard tu sebenarnya diperbuat daripada material jenis macam mana? Tolong respon. Macam mana dia boleh melekat? Button magnet tersebut boleh melekat dekat bahagian whiteboard. Besi. Okey, besi. So Logam. logam. Okey. So disebabkan apa button magnet tersebut boleh melekat dekat bahagian whiteboard? Disebabkan oleh made of material such as iron, steel, cobalt, nickel. Okey. Yang di mana kesemua material ini akan menyebabkan dia boleh attract kepada bahagian magnet. Magnet tersebut boleh attract dengan bahagian iron, steel, cobalt ataupun nickel. Okey. So basically-nya adalah berkaitan dengan besi lah, metal lah. Okey. Selalunya magnet ini diperbuat daripada metal. Okay. Baik. Seterusnya, properties of magnet. Ciri-ciri untuk magnet. Okay, ada 4 ciri-ciri untuk magnet yang kamu perlu tahu. Yang pertama adalah attract magnetic material. Dia akan menarik material-material yang diperbuat daripada unsur-unsur daripada magnet. Okey. First, attract magnetic material. Contoh magnetic material, contohnya apa? Cikgu dah beritahu tadi. Tolong respon. Contoh magnetic material. Besi. Okey, steel, iron, nickel tadi yang cikgu sebut tadi So ini adalah material-material yang magnetik lah. Okey. So properties untuk magnet, dia akan dapat menarik magnetic material. Okey, baik, seterusnya. Like poles repel, unlike poles attract. So kutub yang sama dia akan menolak, kutub yang berbeza dia akan menarik, attract dia antara satu sama lain. Cikgu nak tanya, ada berapa pole untuk magnet? Respon. Pole ada berapa dalam magnet? 2. Apa dia? North pole masuk. Okey, north dan juga south. Okey, utara dan juga selatan. Okey, north dan juga south. So kalau kutub yang sama ataupun pole yang sama, north dengan north contohnya, dia akan
Kamu dah belajar sekolah rendah dulu kan. Kalau kutub yang sama, north dengan north bertemu antara satu sama lain, dia akan apa? Tolong respon, Menolak. menolak. Dia akan repel. menolak. Ya, betul. Dia akan repel, menolak. Kalau north dengan south, dia akan menarik, attract di antara semua. Okey. Itu adalah ciri-ciri dia yang kedua. Baik, seterusnya. Ciri-ciri yang ketiga adalah hash poles, iaitu north pole dan juga south pole. Okey, ini yang cikgu tanya kamu tadi. So, berapa kutub yang magnet ada? Dia ada 2 kutub, iaitu kutub utara dan juga kutub selatan. Baik, seterusnya, freely suspended magnet show north-south direction. Okey. Kalau untuk berkaitan dengan magnet tersebut, dia akan menunjukkan ke arah north ataupun south direction. Sebab itulah kalau kompas, kita pakai kompas, sebenarnya dia diperbuat daripada material bagi magnetic material lah, di mana dia tertarik dengan medan magnet pada bumi. Okey, disebabkan itu kompas bila kamu gunakan, dia selalunya akan menunjukkan ke arah apa untuk kompas. Semua kompas, dia selalunya akan menunjukkan ke arah apa. Kita tak nak guna kompas. Hello. Utara. Okey, menunjukkan ke arah utara. Maksudnya, okey, kalau dia menunjukkan ke arah utara, kita tahu tak arah selatan ke arah mana? Kalau dia dah tunjuk arah utara, arah selatan dia tahu. Jadi arah selatan dia adalah bertentangan dengan bahagian utara. Okey. So disebabkan itu dia dalam ciri-ciri untuk magnet, dia bagi tahu kat sini, freely suspended magnet show north south direction. Maksudnya kalau untuk kompas tu contohnya, kamu tahu dia menunjukkan arah utara, confirm kamu akan tahu arah untuk selatan juga. Sebab utara selatan dia bertentangan depan belakang. Okey. So ini keempat-empat properties of magnet. Ciri-ciri untuk sesuatu magnet. Okey, baik, seterusnya. Magnetic field. Medan magnet. Okay, magnetic field. Photograph 7.14 show on the steel ball that are closer to the magnet are attracted by the magnet. The area around the magnet with a magnetic force is known as the magnetic field. Okay, dekat bahagian gambar ini dia ada magnet dan juga dia ada steel ball. Okay. Dan kalau kamu tengok dekat bahagian sini, magnet ini dia menarik bahagian steel ball ni. Sebab apa steel ball ni boleh tertarik dengan bahagian magnet, dengan magnet? Cuba bagi tahu cikgu, steel ball ini adalah material apa? Kita bincang tadi, ciri-ciri tadi. Magnetic material. Bagus. Steel ball ini adalah magnetic material. Disebabkan itu dia boleh tertarik dengan bahagian magnet. Okey. Disebabkan apa dia boleh tertarik? Disebabkan oleh dia ada dekat bahagian dekat bahagian luaran magnet ni, dekat bahagian luaran ni bahagian-bahagian ni, bahagian-bahagian ni. Dia ada satu medan, ni magnet. Okey, dia ada satu medan di bahagian ruangan-ruangan tepi-tepi magnet ni yang kita namakan sebagai medan magnetic field. Okey. Disebabkan medan magnet inilah yang menyebabkan akan berlakunya attraction ataupun repulsion. Penarikan dan juga penolakan. Okey, disebabkan oleh medan-medan magnet yang ada pada magnet tersebut. Okey, tolong ingat magnet dekat ruangan-ruangan tepi-tepi dia berdekatan, dia ada satu medan yang kita panggil sebagai magnetic field. Field ni medan lah. Kalau field ni dalam bahasa yang kita selalu guna, padang kan. Padang tu ruangan untuk kita bermain bola contohnya. Okey. So untuk magnet ni dia ada ruangan dia dekat bahagian luar-luar ini. Luar magnet ini, di mana ruangan tersebut kita panggil sebagai magnetic field ataupun medan magnet. Okey. Medan magnet inilah yang akan menyebabkan penarikan ataupun penolakan sesuatu substance tersebut dengan magnet. Okey. So kita akan belajar berkaitan dengan magnetic field, medan magnet. Okey, seterusnya. To study the pattern of magnetic field. Okey, supposedly kalau untuk pattern bagi magnetic field, maksudnya kita boleh nampak daripada segi eksperimen kita buat, kita boleh nampak apa dia ni dekat bahagian luaran untuk magnet tersebut, bahagian luaran untuk magnet, kita akan nampak ada pattern, ada jenis macam dia ada bentuk-bentuk dia yang tersendiri
Dan bentuk-bentuk tersebut, researcher discover bahawa itu adalah berkaitan dengan medan magnet. Maksudnya dekat sekitar magnet tersebut dia ada medan. Dan medan tersebut kita boleh trace dia melalui eksperimen-eksperimen ini. Okey. Eksperimen ni adalah iron filling and piece of thin cut. Okey. So iron filling ni macam serbuk iron. Kita akan tabur-taburkan dekat bahagian cut ni. Okey, kita taburkan dekat bahagian cut. Okey. Seterusnya kita akan letakkan bar magnet ni berdekatan dengan bahagian cut yang ada serbuk-serbuk tersebut. So serbuk-serbuk tersebut dia akan menunjukkan pattern. Dan pattern tersebut adalah pattern untuk medan magnetic field. Okey. Okey, contohnya macam ni Serbuk tu dia letakkan kat bahagian cut ni. Lepas tu dia letakkan bar magnet kat bahagian berdekatan dengan cut. So pattern of magnet tersebut dia lebih kurang macam ini dalam gambar 7.16. Di mana serbuk-serbuk tersebut kamu akan nampak dia akan seolah-olah membuat garisan macam ini. Yang ini dalam gambar ini. Okay. Garisan-garisan ni. So serbuk tersebut dia seolah-olah kita akan nampak pattern untuk garisan-garisan ini. Dan garisan-garisan ini, tahulah kamu bahawa garisan-garisan ini kita akan namakan sebagai medan magnetic field. So dekat bahagian magnet ini ada medan magnet di bahagian ruangan-ruangan tepi, kiri, kanan, atas, bawah untuk magnet tersebut. Okey. So nak test dia adalah menggunakan iron filling. Okey, iron filling kejap. Cikgu ada tak download pula video berkaitan dengan iron filling. Okey, tak apa, kejap lagi dah habis kelas nanti cikgu cari video YouTube ke apa ke. Okey, kita belajar dulu Okey, baik, seterusnya. Seterusnya adalah berkaitan dengan bar magnet ni kita akan letakkan compasses. Okey. Compasses itu akan menunjukkan arah untuk pergerakan bagi medan magnet. Okey, arah bagi pergerakan medan magnet. Okey, baik. Compasses tu tunjuk kat sini. Okey. Kejap lagi kita pada bahagian compasses. Okey, baik. So, untuk medan magnet, kamu tengok kat bahagian sini Okay, magnetic field line begins from the north pole and end at the south pole. So, untuk medan magnet, garisan-garisan ini, garisan-garisan yang dotted ini adalah garisan yang kita panggil sebagai magnetic field line. Okey, garisan medan magnet. Okey, kat bahagian luar ni kita namakan sebagai medan magnet. Medan magnet tersebut akan membentuk garisan dan garisan tersebut kita namakan sebagai magnetic field line. Okey, garisan medan magnet. Okey, begin from the north pole and end at the south pole. Okey, dia akan bergerak daripada utara north pergi ke bahagian selatan. Ingat kalau magnetic field line dia sentiasa menunjukkan daripada utara north ke south. North ke south. Okey. Baik. So pattern dia adalah macam ini. Seterusnya, the magnetic field line never meet or cross. Daripada line tersebut, dia tidak pernah bertindih antara satu sama lain. So kalau kamu lukis line tersebut, contohnya, buat magnet yang baru. Kita ulang balik, magnetic field line daripada dia akan bergerak daripada pole mana ke pole mana? Tolong respon. Magnetic field line. North Pole. North Okay, north ke south Okay. North ke south dia akan bentuk curve sikit Okay, dia akan bergerak daripada north pergi ke bahagian south. Ini arrow dia. Okay, dia akan bergerak sorry. Okay. North ke south. Okey, syarat untuk magnetic field line, dia tidak boleh bertindih. Bermaksud kalau kamu nak lukis lagi line yang lain, kamu kena lukis luar sikit daripada garisan tersebut. Okey, macam ini. Dia tidak boleh bertindih
Dia tidak boleh bertindih antara satu sama lain. Kalau kamu lukis, tiba kamu lukis, oh sorry. Kita kena buat dalam keadaan yang dotted-dotted, cikgu buat dalam bentuk dia. Dia punya garisan ni dalam bentuk dotted-dotted Mana boleh tak boleh tulis. Okey. Sekejap cikgu lukis balik. Okey, garisan ni dalam bentuk dotted. Okey. Lagi. Okey, dotted. Okey, kamu tak boleh lukis di mana katakanlah cikgu nak buat satu lagi garisan untuk magnetic field line. Cikgu buat garisan kat sini. Tiba-tiba ada cross dekat bahagian sini. Maksudnya dia bertindih antara satu sama lain. Kalau pemeriksa nampak ada cross kat bahagian sini, maksudnya dia bersilang. Dia punya direction betul lah, daripada north ke south. North ke south betul dah. Tapi dia ada bertindih ataupun bersilang antara satu sama lain. So, kamu punya lukisan adalah salah. Disebabkan oleh magnetic field line never meet or cross antara satu sama lain. Kalau kamu tengok dalam gambar ni, garisan dotted-dotted ni, dia tidak bertindih, tidak berjumpa antara satu sama lain. Okey? So itu syarat dia. So, jangan lukis secara bertindih. Okey? Haziq macam ada nak tanya apa-apa je? Buka mic tu. Tak ada? Tak boleh ke tak ada. Tak ada. Okey, baik. Seterusnya, the magnetic field line are closer to one another where the magnetic field stronger. Okey, cikgu nak tanya sikit. Dekat bahagian, kalau kamu tengok pattern untuk magnetic field line ni, dekat bahagian pole ni pole, kamu tengok dia punya jarak antara garisan apa dia ni putus-putus ni jarak antara dua ni, jarak antara tiga ni, jarak antara dua ni. Okey, dekat bahagian pole dengan bahagian jauh sikit daripada pole lah, dekat bahagian sini. Okey, katakanlah A ni dengan bahagian B ni contohnya. Okey. Ni bahagian dia keluar. Lepas tu dia nak masuk kat bahagian S. So, tolong bagi tahu cikgu, kalau ada flow dua garisan atas ni, kalau dia flow ke bahagian atas ni pergi ke bahagian south, yang bahagian B dengan bahagian A ni mana yang lebih rapat antara satu sama lain? Tolong respon. Garisan dua garisan dotted ni. Okey, B lebih rapat daripada B lebih rapat daripada A. Kenapa B lebih rapat daripada A? Tolong respon. Garisan ni, kenapa ni lebih rapat daripada yang bahagian sini? Kok kamu tahu ke? Haziq? Dia nak respon? Lagi dekat daripada. Lagi dekat lagi? Tak dengar. Lagi dekat lagi dapat. Lagi dekat lagi rapat. Memang lagi dekat lagi rapat. Tapi kenapa dia lagi rapat dia? Kenapa? Sebab magnetic field dia lagi kuat situ. Ya, bagus. Dia tak bernafas gila. Kenapa tu? Apa yang gila-gila tu? Okay, disebabkan oleh magnetic field dia lebih kuat ni, dekat bahagian B ni, magnetic field stronger. Dia lebih kuat. Sebab apa lebih kuat? Sebab dia berdekatan dengan pole, berdekatan dengan kutub. Magnet, kamu ada magnet, kamu ada metal. Okay. Bila kamu dekatkan, selalu ni dia akan attract. Kalau kamu letak dekat-dekat, kamu force tersebut kamu rasa tinggi ke rendah bila kamu letak dekat-dekat? Force untuk dia menarik. Kamu respon? Magnet dengan metal, kita letak dekat-dekat. Force untuk dia menarik, tinggi ke rendah kamu rasa tu? Tak nak? Tinggi. Tinggi. Force dia tinggi. Bila kamu letak jauh-jauh sikit, okay, force untuk menarik dia tinggi ke rendah? Respon? Rendah. Okey, so sebab itulah yang ini terhasil. Okey, di mana kalau yang bahagian B ni dia rapat-rapat, bermaksud magnetic field dia stronger. Sebab apa dia stronger? Dia dekat dengan pole. Bila dekat bahagian A ni, dia jauh sedikit di antara satu sama lain untuk magnetic field line dia. So, dia punya magnetic field dia stronger ke tak? Respon? Strong ke tak? Kuat ke tak magnetic field dia dekat bahagian sini? Respon? Lemah sikit. Lemah sedikit. Ya betul. Dia lemah sedikit sebab dia jarak antara satu sama lain. Sebab apa lemah sedikit? Tadi cikgu cakap yang bahagian sini dia kuat sebab dia dekat dengan pole. Kalau yang A ni kenapa dia lemah sedikit? Respon?
Dia jauh sikit daripada pole. Sebab Ya, jauh. betul. Dia jauh sikit daripada pole. Okey, boleh. Sebab itulah maksudnya. Okey. So magnetic field ni kalau kamu nak lukis, kejap. Okey, magnetic field ni kalau kamu nak lukis, mestilah kita ni satu. Dekat bahagian yang berdekatan dengan pole ni kamu akan buat dekat-dekat, rapat-rapat. Makin lama dia makin jarak. Makin lama dia makin jarak. Lepas tu dia akan kembali rapat balik. Cikgu nak tanya, sebab apa kat bahagian sini rapat? Itu jarak. Lepas tu kenapa dia rapat balik kat bahagian sini? Respon. Kenapa rapat balik bahagian sini? Sebab dia kena pole. Ya, sebab berdekatan dengan pole, so dia akan kembali rapat balik sebabkan oleh bila berdekatan dengan pole, magnetic field dia kuat. Stronger. Okay, good. Stronger. Bagus. Okay, fahamlah tu. Okay, so itu adalah cara-cara untuk kamu lukis berkaitan dengan magnetic field line. Di mana sebelum ni sekolah rendah dulu kamu tahu, hanya tahu magnet ni ada dua kutub. North dengan south. Lepas tu north dengan south dia akan attract. South dengan south dia akan repel. Itu je kamu faham. Okay. So untuk mendengar mendengar rendah ni, kamu belajar sekolah mendengar ni, okay, kamu ada belajar berkaitan dengan magnetic field, medan magnet, di mana magnet tersebut dia ada medan kat bahagian luaran ni. Okay. Dan medan magnet tersebut dia ada magnetic field line, yang mana pattern line tersebut bila berdekatan dengan pole dia akan rapat. Bila jauh sedikit dia akan renggang di antara satu sama lain. Dan dia tidak boleh bertindih antara satu sama lain. Okey, itu adalah berkaitan dengan magnetic field. Okey, baik. Seterusnya, science info dekat bahagian kanan ni. Okey, tengok sikit. The magnetic field between two light poles will produce a neutral region which is free from the effect of any magnetic force. Kalau kamu tengok dekat bahagian sini, ni pole north, ni pole north. North ketemu north, dia akan berlaku apa? Respon? North dengan north, kita dekat kan? Dia akan berlaku apa? Menolak antara satu sama lain. Okay. So, kalau magnetic field line dia, magnetic field line dia akan bergerak daripada mana ke mana? Respon? Tadi baru kita belajar. North ke south. Okay, north ke south. Maksud north tersebut dia akan keluar. North keluar, south akan masuk. North keluar akan south akan masuk. So dalam gambar ni north keluar, nampak? Kamu nampak arrow dia keluar kan? Okay, yang belah kanan ni pun north juga. So pole dia pun keluar. So dia tidak akan attract di antara satu sama lain. Sebab itulah pattern dia macam ini. Maksud dia keluar, dia tidak akan bertembung antara satu sama lain. Disebabkan oleh north dengan north dia akan repel, tolak. So seolah-olah kamu dekatkan, dia punya arrow tu dia tu hanya bercabang-cabang macam dalam gambar ini. So, bila kamu buat macam ni, bila rapat, bila kamu buat dia bercabang, dia tak bercantum antara satu sama lain sebabkan oleh kedua-duanya pole yang sama. Ada satu region, ada satu kawasan dekat bahagian tengah-tengah ni yang kita labelkan X ni. X ini adalah neutral region. Apa maksud neutral region? Neutral region itu adalah di mana tengah-tengah ini tidak ada magnetic force. Okey, tidak ada magnetic force. Disebabkan oleh apa? North kat bahagian sini dia patutnya pergi kepada south, tapi dekat bahagian kanan ni pun north juga, so dia akan menolak. So dia akan terpesong ke atas, terpesong ke bawah. Yang ini pun terpesong ke atas, terpesong ke bawah. So dekat bahagian tengah-tengah ni akan jadi kosong. So dia akan jadi neutral region. Tidak ada magnetic field dekat bahagian tengah-tengah ni. Okay. So kita boleh assume dia tidak ada magnetic force. Sebab tak ada magnetic field dekat bahagian tengah-tengah ni. Faham ke tak? No respon? Okay ke? Okey. Cikgu. Baik. Cikgu nak tanya sikit. Kalau ni no. No, dengan soft. Kalau kita dekatkan, apa berlaku kepada magnet tersebut? Respon? Dua magnet ni kita dekatkan, dia akan menarik antara. Okey, sekarang ni cikgu nak tanya. North
magnetic field line akan bergerak daripada mana ke mana? North ke Dari south. north ke Okey, south north lah. ke south. Okay. So north dia akan keluar kan. Bila dia keluar, dia akan pergi ke bahagian south. Sebab south ni masuk ke keluar? North keluar, south Masuk. masuk. North keluar, south masuk. So dia akan pergi ke bahagian south. Kalau pattern untuk north south macam ini Tapi kena buat dalam dotted lah. Ni cikgu buat dalam. Okey. Boleh Okay. North dengan south dia akan keluar dan juga masuk. Tapi kalau untuk north dengan north, dua-dua keluar. Kalau cikgu tanya sikit, satu lagi, south dengan south. Okay, south dengan south. Bila kamu dapatkan apa berlaku? Mesma? Menolak antara satu sama lain. Okey. South ini masuk ke keluar arrow dia? Mesma? Masuk. Okey, masuk. So kalau masuk, kamu akan buat arrow dia masuk. Masuk. Semua masuk ke bahagian. Okay. Bila masuk, bermaksud bahawa dekat bahagian tengah-tengah ini ada magnetic field line ataupun tidak? Respon? Ni tengah-tengah ni. Ada. Tak ada. So tengah-tengah Tak ini ada. adalah region untuk apa? Respon? Neutral region. Neutral region. Neutral region tu adalah region yang di mana tidak ada Region. Ya, neutral region. Okay? Boleh Kalau dia repel antara satu sama lain, ni pun repel antara satu sama lain, dia akan ada satu neutral region di mana magnetic field line tidak ada. Kalau yang bahagian sini dia attract di antara satu sama lain, so dekat bahagian tengah ni tak ada neutral region lah, sebab dekat bahagian sini ada magnetic field line yang kuat. Okay, boleh? Baik, seterusnya. Electromagnetic. Okay. You have studied electric current and electromagnetic is type of magnet and temporary magnet. Okay, baik. So, kita belajar berkaitan dengan elektromagnet pula. Elektromagnet ni adalah gabungan antara dua benda yang kamu belajar sebelum ini. Cuba bagi tahu cikgu, daripada perkataan elektromagnet ni adalah gabungan daripada perkataan apa dan juga apa? Asman? Electric dan magnet. Good. Electric dan magnet. Okay. So, gabungan antara dua ini terhasilnya elektromagnet, di mana dia adalah satu aplikasi di mana apabila ada elektrik akan menghasilkan magnet. Kalau tak ada elektrik, tolong respon, magnet ada ke tak kalau tak ada elektrik? Tak ada. Tak ada. Okay, so itulah dia punya aplikasi bagi elektromagnet. Di mana ada elektrik akan hasilkan magnet. Kalau tak ada elektrik, tak menghasilkan magnet. So itulah gabungan dia antara electrical dan juga magnet. Dia berbeza dengan magnet ni. Kalau magnet ni perlukan elektrik ke kalau magnet yang biasa ni? Tolong respon. Tak perlu. Tak Tak perlu. perlu. Okey, tak perlu So ini magnet biasa. Tapi kalau aplikasi bagi elektromagnet, benda tersebut dia bukannya magnet permulaan. Tapi bila kita kenakan elektrik pada substance tersebut, dia akan bertindak sebagai magnet. Okey, itu dia punya special dia. Okay, sebab tu kita namakan sebagai elektromagnet. Contohnya, kalau kamu tengok electrical bell kalau dekat asrama siren, kamu pakai siren kan, tak pakai yang electrical bell. Kalau kat sekolah cikgu ada pakai yang ni. Okay, di mana kita on saja, dia akan krik. Okay. So dekat bahagian sekolah kamu guna yang ni kan, electrical bell? Tak kan? Sekolah guna siren kan? Tolong responnya. Siren kan? Tak guna yang ni kan? Okay. So, cikgu beritahu secara ringkas lah untuk electrical bell Electrical bell ni macam mana boleh terhasilnya aplikasi bagi elektromagnet, di mana bila kamu tekan on, apa yang akan mengalir? Tolong respon. Bila kamu tekan switch on, apa akan mengalir? Elektrik. Okey, elektrik akan ada. Okey, arus elektrik akan mengalir dekat bahagian electrical bell ni, yang akan menyebabkan dekat bahagian dalam electrical bell ni, dekat bahagian pemukul ni, dekat bahagian dalam ni dia connect dengan bahagian pemukul lah, dekat bahagian dalam ini
Bila ada elektrik, dia akan menghasilkan magnet. Okay. Dia akan menghasilkan magnet. Bila dia menghasilkan magnet, yang bahagian tempat yang kita nak ketuk ini, dia adalah metal. Okey. Bila ada elektrik, menghasilkan magnet, benda yang nak mengetuk ini dia ada sifat magnet, bermaksud dengan metal, so dia akan tertarik antara satu sama lain, sebab tu dia akan ketuk. Bila dia dah ketuk, dia akan putuskan elektrik. Okey, bila dia bergerak, contohnya ni, bila dia bergerak, dia putuskan elektrik. Bila putuskan elektrik, cikgu nak tanya, ada sifat magnet lagi tak? Tolong respon. Tak ada elektrik, ada magnet lagi tak? Okey. Tak ada. Bila dia dah ketuk, dia akan putuskan elektrik. Bila dia putuskan elektrik, tak ada magnet. Kalau tak ada magnet, bermaksud yang pengetuk tersebut akan buat apa? Dia tertarik. Dia akan tertarik lagi tak dengan metal kalau dia dah tak ada sifat magnet? Tolong respon. Dia dah tertarik dah. Dia tak tertarik dah. So, Tak tertarik bila dia dah. dah ketuk, dia akan kembali balik ke tempat yang asal. Bila dia dah kembali ke tempat asal, current akan connect balik. Bila current connect balik, dia akan terhasil magnet ataupun tidak? Respon. Hello? Ya, cikgu. Okay, kamu ni susah lah nak terang macam ni kalau kamu tak nampak aplikasi dia. Kita pergi kepada eksperimen dulu lah. Ada kat bawahnya ada tak bell ni? Tak ada. Tak cikgu tunjuk dia punya. Okay, tak apa. Kita pergi kepada eksperimen dahulu. Okay. To study the pattern of direction and magnetic field produced by the electric current by the flow through the different conductor. Okay, baik. Yang ini yang cikgu cakap, apabila current terhasil akan menghasilkan magnet. Di mana dekat bahagian power supply ini, power supply akan menghasilkan apa? Tolong respon. Kamu buat eksperimen elektrik. Okey, power supply akan menghasilkan elektrik. Okay, power supply akan menghasilkan elektrik. So katakanlah elektrik dekat bahagian sini positif, dekat bahagian sini negatif. Okey. So bila dia connect sahaja elektrik current tersebut, current akan mengalir daripada positif pergi ke bahagian negatif. Okey. Bila dia pergi ke bahagian negatif, kita letakkan serbuk-serbuk ion filling tadi dekat bahagian sini. Serbuk ion filling tadi cikgu dah terangkan kepada kamu. Yang serbuk-serbuk tadi kita nak detect apa sebenarnya dalam eksperimen. Untuk serbuk-serbuk kita letak dekat kad. Tolong respon. Nak detect magnetism. Ya, nak detect magnetism ataupun nak detect magnetic field line. Okey, garisan-garisan untuk magnetic field line. Sekejap lagi cikgu akan tunjuk video lah berkaitan dengan ion filling. So, untuk konsep elektromagnet di mana apabila ada elektrik akan menghasilkan apa? Tolong respon. Menghasilkan elektrik. Tak, bukan. Ada elektrik dalam konsep elektromagnet. Ada elektrik akan menghasilkan Magnet. magnet. Ya, betul. Magnet. So, bila current tersebut lalu dekat bahagian sini, dekat bahagian ion filling ni, dia bergerak antara satu sama lain menghasilkan magnetic field line. So, dia menunjukkan bahawa ada medan magnet. Magnetic field dekat bahagian cardboard ini. Di mana apabila kita kenakan elektrik akan menghasilkan medan magnet. Okey. So itu sebablah aplikasi ini kita panggil sebagai elektromagnet, sebab dekat bahagian sini ada elektrik. Okey. Apabila ada elektrik, dia akan menghasilkan magnet. So macam mana kita tahu ada magnet terhasil? Ion filling tersebut dia akan tunjukkan pattern untuk magnetic field line. Okey. Baik. Seterusnya, nak tahu dengan lebih pasti lagi, kita akan letakkan compasses. Kita tengok dekat bahagian dalam gambar ni. Compasses kita akan letak. Okey. So compasses tersebut dia akan menunjukkan arah. Tolong respon pada cikgu jap. Kompas dia akan sentiasa menunjukkan ke arah utara. Okey.
Okay, kat bawah ni sah lah. Okay. Kompas akan sentiasa menunjukkan ke arah utara. Okay. So kalau kita letakkan kompas dekat bahagian apa dia ni, wire ini. Okay. Wire, kita letakkan kompas. So kompas tersebut akan menunjukkan arah magnetic field line. Okay. Di mana kompas yang kamu tahu dia akan menunjukkan ke arah utara kan. Okay. So dia akan menunjukkan ke arah magnetic field line. Di mana ada satu rules yang akan menunjukkan macam mana direction untuk magnetic field line tersebut. Okey. Cikgu nak minta bantuan daripada kamu. Okey, sekejap. Tak bantuan daripada kamu. Tolong buka kamera sekejap. Kita nak belajar berkaitan dengan grip rules ni, right hand grip rules. Masing-masing tolong buka kamera. Hello, tolong buka kamera sekarang cepat. Okey, Haziq buka kamera dah. Yang lain tolong. Hai, Haziq seorang je dalam kelas ni. Yang lain semua tak ada dalam kelas ni. Okey, Arif dah buka lah kamera. Tolong yang lain, tolong bagi kerjasama. Kita nak belajar berkaitan dengan right hand grip rules ni. Nasuha dah buka. Yang lain? Cepat. Buka. Buka kamera masing-masing. Okey, so tolong ikut cikgu. Gunakan tangan kanan kamu. Tangan kanan kamu angkat jap. Tunjukkan kepada kamera. Hai. Okey, baik. So untuk right hand grip rules ni, di mana kita belajar berkaitan dengan elektromagnet ini adalah berkaitan dengan grip. Okey. So masing-masing buat thumbs, masing-masing buat good, buat syarat good. Okey. Ini adalah prinsip Fleming right hand grip rules, di mana dia menyentuh berkaitan dengan electrical, dia menyentuh berkaitan dengan magnet. Macam mana tu? Okey, baik. So kamu buat good kan? Okay, good ini ada dua benda. Satu yang bahagian ibu jari. Ibu jari ni tolong ingat dalam kepala, ibu jari ini adalah arah current. Boleh? Ibu jari arah current. Okey, yang pertama ibu jari arah current. Ibu jari. Okey, baik. Seterusnya yang kamu grip ni, ini adalah arah medan magnetic field. Okey, boleh Yang ibu jari tadi adalah apa? Respon? Ibu jari tadi adalah apa? Current. Grip ni adalah apa? Magnetic field. Magnetic field. Okay. So kita pergi kepada buku teks. Stay jangan tutup kamera lagi Jangan tutup kamera lagi. Okay, baik. Cikgu nak try. Okay, kita try yang ni lah. Mata kamu, cikgu tunjuk mata kamu. Ni perlukan imagination sikit. Okey. Katakanlah mata kamu kat bahagian sini. Tolong imagine mata kamu kat bahagian sini. Kamu tengok wire ni. Okey. Sekarang ni wire dia ada kompas. Tolong bagi tahu cikgu dulu sebelum kita buat prinsip right hand grip rules. Okey, wire ini berkaitan dengan elektrik ke berkaitan dengan magnet? Tolong respon. Wire. Straight wire. Elektrik. Okey, elektrik. Cikgu bagi tahu kalau konsep elektromagnet, apabila ada elektrik akan menghasilkan apa? Respon? Magnet. Akan menghasilkan magnet. Okey, akan menghasilkan magnet. So, kompases dekat bahagian ni, kompas ni, ini berkaitan dengan elektrik ke berkaitan dengan magnet? Tolong respon. Kompas. Magnet. Okey. Di mana apabila ada elektrik lalu, dia akan menghasilkan medan magnet dekat bahagian sini. So kompas ini akan menunjukkan arah medan magnet tersebut. Okey. So mata kamu dekat bahagian sini Okay. So masing-masing keluarkan tangan kanan. Kita nak start try dah ni. Okey. Kamu bayangkan cardboard tu dekat bahagian bawah ni. Okey, mata kamu tengok dekat bahagian cardboard ni, mata kamu kat sini. Bayang. Sebab kita ni
Kalau cikgu kelas di depan, cikgu tunjuk lah masalahnya sekarang ni. Kita kelas online ni, cikgu hanya tengok kamu punya video macam ni je lah. Cikgu bayangkan kat board, kat bahagian bawah, kamu tengok bahagian atas ada wire. Okey. Baik. Sekarang cikgu nak tanya, current mengalir dari mana ke mana untuk bahagian apa dia ni, straight wire dalam gambar ni? Tolong respon. Ada arrow tu kat situ. Current mengalir ke atas ke bawah? Tolong respon. Ke atas. Ke atas. Current mengalir ke atas. Okey. Ke atas. Ya, tangan kanan Current yang mana satu? Untuk tangan kanan grip ni? Respon. Ibu jari. Ibu jari. Okey, ibu jari menunjuk ke arah current. Okey. Current ke atas. So masing-masing buat ke atas macam ni. Okay. Masing-masing buat ke atas macam ni. Okey, macam ni. Okey. Seterusnya, kamu tengok kat board tu kat bahagian bawah. Okey. Kamu tengok kat board tu bahagian bawah. Lepas tu current tersebut naik ke atas kan. Okey, grip kan dia. Grip. Kamu tengok daripada bahagian bawah kan, grip kan dia. Okey, sekarang ni cikgu nak tanya, bila kamu dah grip, tangan kamu tu clockwise ke anti-clockwise? Cuba tengok. Dia grip anti-clockwise ke clockwise? Tolong respon. Anti-clockwise. 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 Kamu tengok dekat bahagian dalam gambar ni. Anti-clockwise ke clockwise? Anti. Ya, anti-clockwise. Bermaksud bahawa Anti-clockwise. kita akan gunakan prinsip right hand grip rules untuk menentukan magnetic field line. Kamu tahu direction current, baru kamu akan dapat direction untuk magnetic field line. Okey, boleh. Tapi kena pastikan bahagian mata kamu kat bahagian mana. Okey. Di mana bila kamu tengok bahagian mata dekat bahagian atas, okey, tengok current tu naik atas, pusingkan tangan kamu. Pusingkan tangan kamu. Current naik atas, pusingkan tangan kamu. Kamu tengok yang bahagian atas tersebut. Dia adalah anti-clockwise. Okey. Baik, seterusnya kita pergi yang bahagian coil wire ni. Coil wire ni, current tersebut lalu dekat bahagian atas ni, ni lalu sini. Dia pusing sini, dia turun balik ke bahagian bawah. Dia naik atas, dia turun bahagian bawah. So dia ada dua bahagian yang dia akan lalu. Satu belah kiri, satu belah kanan. Kita pergi yang belah kanan ni dulu, tapi pastikan mata kamu berada di atas ni. Okey, boleh mata kamu ada atas. Kamu tengok yang bahagian kiri ni dulu Okey. Cikgu nak tanya, current mengalir kat bahagian mana? Untuk yang bahagian kiri ni ke atas ke bawah? Ni. Respon. Ke atas. Okey, atas. masing-masing buat thumbs ke atas. Current mengalir ke bahagian atas. Okey, mata kamu tengok dekat pada bahagian bawah. Okey. Okey, kamu tengok bawah. Okey, grip. Clockwise ke anti-clockwise? Tolong respon. Anti-clockwise. Anti-clockwise. Kalau kamu tengok dekat bahagian dalam gambar ni, betul ke anti-clockwise? Ni, anti-clockwise. Betul tak? Betul Anti-clockwise Okey, good. Betul. So magnetic field line dia adalah anti-clockwise. Okey. Seterusnya kita akan tengok yang belah kanan ni. Mata kamu dekat bahagian atas ni. Ni mata kamu. Okey. Sekarang ni untuk yang belah kanan ni, current pergi ke arah mana? Tolong respon. Bawah ke atas? Bawah. Bawah. Masing-masing buat thumbs down. Thumbs down. Okey, thumbs down. Okey. Sekarang ni kita nak baca yang berkaitan dengan magnetic field line ni, kita baca daripada atas. Kita tengok daripada atas, dari atas. Okey, grip. Clockwise ke anti-clockwise? Tengok bontot kamu punya apa dia ni, tangan kamu ni. Bontot tangan kamu ni. Mana tahu ni tengok? Salah. Clockwise. Clockwise ke anti-clockwise? Clockwise. Clockwise. Ya, betul. Bagus. Kamu nampak ada pattern kat dalam gambar ni? Clockwise. Macam ni pun boleh. Tak kisah macam mana pun, yang penting kamu tahu pattern untuk yang bahagian ini adalah anti-clockwise, yang bahagian sini clockwise. Faham ke tak? Okey tak? Okey. Faham, okey. Boleh? Faham So itu adalah cara untuk kita nak pastikan direction bagi apa dia ni, direction bagi magnetic field line. Okey, apabila ada current. Okey. Okey, baik. Dah boleh tutup dah. Kamu punya kamera tu. Kalau nak buka kamera teruskan boleh, tak kisah. Cikgu okey je. Okey. So, untuk compasses ni, dia akan menunjukkan arah magnetic field line di mana ya, kat board ni. Lepas tu kalau kita letak kompas kat sini, kompas kat sini, kompas kat sini, kompas dekat bahagian sini. Ni wire ni, sorry lah, dia tak ni sangat. Ya.
tembus. Okey. Kamu bayangkan wire ini ditembus dekat bahagian cardboard ni. So kita letakkan 4 compasses. Tadi kita buat current naik ke atas. Bila current naik ke atas, dia punya pattern dekat bahagian sini clockwise ke anti clockwise, no respon. Sama macam ni tadi, clockwise ke anti clockwise? Anti clockwise. Anti clockwise. So bermaksud Anti-clockwise. anti clockwise, arrow untuk bahagian apa dia ni, arrow untuk bahagian compasses ini kamu akan buat anti clockwise juga. Maksudnya ini naik atas, ini pergi kiri, ini pergi bawah, ini pergi kanan. Seolah-olah dia berpusing macam ni. Itu pattern untuk magnetic field. Ya, tengok dalam gambar ni. Satu pergi kiri, satu pergi bawah, satu pergi kanan, satu pergi atas. So dia berputar secara anti clockwise. So nanti kalau pattern untuk magnetic field line, kalau cikgu nak lagi anti clockwise, so satu kiri, satu ke bawah, satu ke kanan, satu ke atas. Compasses akan menunjukkan pattern untuk magnetic field line tersebut. Okey. So dalam soalan nanti, dengar baik-baik, kalau ada dia tunjukkan compasses, kamu perlu lukiskan mengikut prinsip right hand grip rules. Tengok mana current tersebut pergi dahulu, lepas tu baru grip. Dan pastikan mata kamu pastikan betul kedudukan dekat bahagian mana. Kalau kamu nak baca daripada bahagian atas, mata kat bahagian atas. Kalau nak baca dekat bahagian bawah, mata kat bahagian bawah. Okey. Tapi kalau kita buat eksperimen jadi kita akan gunakan mata kat bahagian atas. Baik. Untuk solenoid saja yang berbeza sedikit. Ini apa beza dia? Kalau ini straight wire, wire tersebut dia straight. Dia ni jelah lurus jelah wire tersebut. Kalau coil wire, wire straight tersebut kita akan bengkokkan dia jadi macam ni. Wire tersebut akan bengkokkan dia. So dia ada masuk, dia ada keluar, dia ada ke atas, dia ada ke bawah. Tapi kalau solenoid, wire tersebut yang tadi bengkok tu kan, kita lilit-lilitkan ni. Wire panjang tadi, kita lilit-lilitkan dia. So dia akan jadi solenoid macam ni. Kalau solenoid dia punya pattern untuk magnetic field dia akan jadi pening sikit lah. Dia akan pusing putaran dia lain sikit daripada yang straight wire dengan coil wire. Okay. Kalau kamu tengok kat bahagian sini, dia berputar kat bahagian sini dan juga berputar bahagian sini dan ada magnetic field line akan lalu kat bahagian tengah-tengah untuk solenoid tersebut. So kalau untuk kita nak guna right hand grip rules, kita akan gunakan untuk coil dan juga straight wire. Okay. Kalau yang ini dia lain prinsip dia. Okay. Kejap. Solenoid polarity can be determined by observing the direction of the current flow. The current that flow in the anti-clockwise direction is north pole. Otherwise, the current that flow the clockwise is the south pole. Okay. Kalau untuk bahagian ini, okay. Kalau untuk solenoid, kita boleh tetapkan pening ni kalau solenoid. Untuk solenoid, macam cikgu cakap tadi, wire tersebut kita akan lilit-lilitkan seperti dalam gambar rajah yang ini. Okay. Okay. Macam cikgu cakap, kalau elektromagnet, apabila ada elektrik akan menghasilkan apa? No respon? Menghasilkan magnetic field. Magnetic field, ya betul. Daripada elektrik, dia akan menghasilkan magnetic field. So kalau kamu tengok dekat bahagian solenoid ini, di mana kat sini ada dry cell. Okay. Elektrik mengalir dekat bahagian sini, dia pusing, pusing. Okay. Sekarang ni macam mana nak tentukan sama ada yang bahagian kanan ini north ke ataupun south? Sebab bila ada current akan menghasilkan magnet. Magnet akan ada dua pole. Okay. Satu north, satu pole. So dekat bahagian solenoid ini akan terhasilnya magnet. Cumanya macam mana kita nak pastikan kutub dia adalah di mana kita akan observe dia punya flow untuk apa dia ni, current. Okay, sekejap. Ini kamu tak nampak, saya akan zoomkan lagi sikit. Okey. Okay, dengar sini baik-baik. Current akan bergerak daripada mana ke mana? Ni terminal apa terus respon? Ni yang panjang ni. Terminal apa?
Positif. Positif. Yang pendek ni negatif. Okey, current akan bergerak daripada positif ke negatif ke positif, tahu respon? Positif ke negatif? Negatif. Okey, good. Positif ke negatif. So dia akan putar, lepas tu dia akan patah balik ke bahagian negatif. Ni pusing, lepas tu dia akan pergi. Okey. Bila dia pergi ke bahagian atas ni, dia pusing. Okey, sekarang ni mata kamu dekat bahagian sini. Mata kamu kat bahagian sini Sekarang cikgu nak tanya, bila mata kamu kat bahagian sini, kamu tengok wire ni bila dia bergerak, dia berputar ke arah sini, berputar ke arah sini. So cikgu nak tanya, ni adalah clockwise ke anti-clockwise? Tolong respon. Ni. Kalau kamu tengok dekat bahagian Anti-clockwise. apa? Anti-clockwise. Okey? Clockwise. Boleh anti-clockwise So kalau kita tengok dia punya statement dekat bahagian atas ni, anti-clockwise the direction adalah north pole. Okey, betul lah. Bermaksud bahawa kalau kamu tengok dekat bahagian sini, current tersebut mengalir secara anti-clockwise. Dekat bahagian sini akan terhasilnya kutub utara. Itu adalah untuk solenoid. Okey. Kalau kamu tengok dekat bahagian sini pula, mata kamu kat bahagian sini. Tolong ni sikit imagination kamu kena tinggi sikit Okey, kalau mata kamu kat bahagian sini, dia berputar daripada sini ke sini. Maksudnya akan berputar secara terbalik pula. Okey, bila terbalik bermaksud bahawa dekat bahagian mata kamu kat bahagian sini clockwise ke anti-clockwise? Kalau sini anti-clockwise. Anti. Kalau sini? Clockwise. Okey, kalau kamu tengok daripada sini dia akan jadi clockwise. So kalau clockwise dia adalah berkaitan dengan south pole. Anti-clockwise dia adalah berkaitan dengan north. So macam mana nak detect dia adalah di mana kamu tengok current tersebut dia mengalir daripada mana ke mana. Current mengalir daripada positif pergi ke negatif. Okey, bila dah pusing dekat bahagian solenoid ni, kamu check pula. Dia clockwise ke anti-clockwise? Kalau dia clockwise, maksud dia pole apa? Kalau clockwise? South pole. South pole. Kalau anti-clockwise? North. North pole. North pole. Bagus. Faham itu? Kita akan belajar dengan lebih lanjut berkaitan dengan solenoid ini apabila kamu dah masuk ke menengah atas nanti. Okay? Form 4 nanti. Kalau kamu ambil fizik lah. Memang kamu ambil fizik pun. Kalau ni kan. Okey, baik. Okey, seterusnya dah nak habis dah sikit dah habis. Okay, to study the factor influence the strength of magnetic field. So kalau magnetic field ni dia ada dia punya kekuatan dia yang kita dapat uji. Maksudnya macam mana kita nak tahu kekuatan magnetic field tu makin meningkat ataupun makin berkurangan. The relationship between the current and the flow, that flow and the strength of the magnetic field. Dalam satu eksperimen, dia pasangkan elektrik. Elektrik tersebut dikenakan kepada bahagian ni kita boleh panggil sebagai macam solenoid lah. Okey. Bila current tersebut mengalir, dia akan menghasilkan apa? Tolong respon. Current mengalir. Magnetism field. Okey, magnetism field. So dekat bahagian yang lilit-lilit ni akan terhasilnya magnet. Ni bila current mengalir, current tu mengalir pergi ke bahagian sini, dia akan patah balik pergi ke bahagian sini. So akan terhasilnya medan magnet kat bahagian sini. Bila terhasil medan magnet kat bahagian sini, ada pin kat bahagian bawah ni. So apa terjadi kepada pin ni? Semua? Tertarik. Dekat dengan air load ni. Tertarik, ya betul. Tertarik. Okay, dia akan tertarik. Okay, so apa yang kita nak test ni kat sini, kita gunakan current tersebut 1 ampere, 1.5, dia makin tingkatkan. Okay. Makin kita tingkatkan current tersebut makin meningkat, dia akan menyebabkan magnetic field juga akan meningkat. Current meningkat, magnetic field akan meningkat. Bermaksud kalau kita letak 1 ampere, katakanlah dekat sini ada 5 pin. Kalau 1 ampere mungkin 1 pin sahaja akan naik. Kalau 2.5 ampere bermaksud bahawa 5 pin tu mungkin akan tertarik. Okey?
So makin meningkatnya current dia akan menyebabkan magnetic field akan jadi makin stronger, makin meningkat. Okay, boleh faham? Okay ke? Hello? Okey. Okey cikgu, okey. Faham. Okay, kita tambah current, makin kuat magnet tersebut. Makin kurang current, makin kuranglah kekuatan magnet tersebut. Okay, itu adalah yang pertama, relationship yang pertama. Relationship yang kedua adalah berkenaan dengan number of turn of coil and the strength of magnetic field. Kalau kamu tengok dekat bahagian sini ada turning. Ni kita lilit-lilitkan ni, turning ni, turning wire ni kan. Okay. Untuk eksperimen yang kedua adalah kita tingkatkan turning tersebut. Okay, tak ada nampak pula kat sini ya. Okay. Kita tingkatkan turning tersebut 20 mula. Kita lilit 20. Makin banyak kita lilit, apa akan berlaku kepada kekuatan magnet tersebut? Tolong respon. Makin banyak kita lilit, magnetic, magnetic field dia akan makin banyak. bertambah, makin kuat magnetic field dia. Okay. So eksperimen kedua ni ya Allah, saya nak tulis. Okay, lilitan makin bertambah, dia akan menyebabkan magnetic field akan, tolong respon, makin berkurang ke makin bertambah? Naik. Makin naik. Okay. Naik, tambah, Ya, tambah. makin bertambah. Okay. So kalau tengok kat sini 20 lilitan, 30 lilitan, 40 lilitan, 50 lilitan. Makin bertambah dia akan menyebabkan magnetic field dia akan makin bertambah. So dia akan menyebabkan makin banyaklah pin tersebut akan dapat ditarik, di-attract. Okay. So ada dua benda yang mempengaruhi untuk kekuatan magnetic field. Kita ulang balik. Yang pertama adalah berkaitan dengan apa? Tolong respon. Kalau dua eksperimen ni, yang pertama kita tingkatkan apa? Current, ya betul. Tingkatkan current, magnetic field akan makin bertambah. Yang kedua, kita akan buat apa? Tolong respon. Lilitan. Ya, Tingkatkan tambahkan lilitan. lilitan. Tingkatkan lilitan. Okay, good. Bagus. Okay, so aplikasi. Application of magnet and electromagnet in daily life. The needle of compass use a magnet to show the direction of the pole. Okay, so needle untuk kompas tersebut dia akan menunjukkan direction untuk pole tersebut. Dia akan menunjukkan ke arah utara. Okay, seterusnya, credit card and debit card have an electromagnetic strip that stores information. Kalau dekat bahagian dalam apa dia, debit card, kamu sekarang dia ada kad kan, sekarang ni kan, kad ATM lah apa dah, kad debit ke kad kredit. Dia ada, kalau kamu perasan dekat bahagian tepi tu dia ada macam benda yang macam metal lah. Okay. So dekat bahagian situ dia ada electromagnetic strip sebenarnya. Dalam electromagnetic strip tersebut dia simpan information. So ada berapa nilai duit yang ada lagi dekat dalam akaun kamu. Okay. So semuanya menggunakan chip tersebut, electromagnetic dekat bahagian dalam kad tersebut. Okay. Baik, seterusnya electromagnetic lock on doors use an electromagnetic to lock the door automatically. So dekat bahagian misalnya kita pergi mana? Kita pergi pejabat ke, office ke, kita pergi bank ke, okay? Di mana dia ada lock punya apa dia ni? Door. Kalau kamu tengok kat bahagian atas tu dia ada magnet sebenarnya. Dia tak boleh buka disebabkan oleh magnet tersebut attract. Bila kita tekan sahaja switch, magnet tersebut dia akan jadi weak. Dia akan off ke magnet tersebut. So sebab itu dah pintu tersebut boleh terbuka. Okay? Magnetic lock untuk door tersebut. Okay, habis untuk berkaitan dengan magnetism. Okay, baik. Kejap, cikgu try cari video je berkaitan dengan magnetic field line. Okay. Sekejap, sabar sekejap. Baru nak buka YouTube. Kelas kita sampai pukul berapa? Tolong respon sekejap. Hello, kelas kita Sabaran suku. 11 suku. Balas suku. Sudah sekurang ada masa. Sekejap. Tunjukkan video je dengan magnetic field line.
Sorry lah, laptop cikgu ni dia lembab sikit. Okey. Ada keluar tak video ni? Semua? Ada. Ada, eh? Keluar. Ada bunyi tak? Cikgu? Coins here. Ada cikgu. If I take this magnet near this Ada. coin, Ada. Bunyi dia, eh? Okey. it attracts it. But if I hold the magnet, say, at a distance a bit further away, it does not attract the coin. This is because the coin is not within the magnetic field of the magnet. Iron objects which lie within this field will be pulled towards the magnet by a magnetic force. What does a magnetic field look like? Macam dia cakap tadi, kalau dia dekatkan magnet ni dengan coin, dia akan attract. Tapi bila dia jauhkan sedikit, dia tengok bahawa coin ini dia tidak tertarik dengan bahagian magnet. Disebabkan oleh apa? Dia tidak ada magnetic field line dekat bahagian situ. Okay? Bila kita jauh sedikit, magnetic field line tersebut dia akan makin jarak. So dia punya kekuatan magnet tersebut makin berkurangan lah kalau makin jauh. Okay? Let us do an activity to visualize this magnetic field. We need a bar magnet and iron filings. Stick the Okay, iron filling, yang ni, yang cikgu cakap serbuk iron tersebut. Serbuk iron tersebut kita nak tahu pattern untuk apa, tuan Rasma? Pattern untuk apa kita nak? Okay, pattern magnet on top of the paper. Now, sprinkle some iron filings on the paper. Tap the paper slightly such that iron filings arrange themselves. Observe the pattern made by the iron filings. If you look at the pattern, you will see that the iron filings have arranged themselves in curved lines that originate from one end of the magnet and terminate at the other. Okay, kalau kamu tengok kat bahagian sini, dia nampak seolah-olah ada pattern untuk magnetic field. Kalau kamu tengok dekat bahagian sini, dia macam lekuk kat bahagian sini, lekuk kat bahagian sini. So kat bahagian sini dia terkumpul. Kamu tengok dekat bahagian sini dia macam banyak yang rapat antara satu sama lain. Nak dibandingkan dengan bahagian sini macam banyak jarak. Ini macam banyak jarak, ini rapat. Okay, disebabkan apa dia rapat dekat bahagian sini, Tuan Rasman? Sebab dia dekat dengan pole. Ya, sebab dia dekat dengan pole. So dia rapat. Dia dekat dengan pole sebab apa dia rapat? Disebabkan oleh magnetic force dia adalah Stronger. Also observe that the concentration of the lines is more at the poles of the magnet. Most of the lines run from one pole to the other. If we draw a diagram of this on a paper, it will look like this. The long curved lines shown along a magnet are called the magnetic lines of force. They run from the north pole to the south pole. The space in which the lines of force are spread around a magnet is called the magnetic field. The characteristics of the lines of force are they attempt to form closed loops from pole to pole. They never intersect. The number of lines of forces put the strength of magnetic field at that point. Did you know that the Earth has a magnetic field? Go and find out more about it. Okay. So berkaitan dengan feeling tu cikgu tunjuk tadi. Okay, kelas kita hari ni magnetism okey ke, faham ke? Tuan Rasman? Okey tak? Faham. Faham Okey. cikgu. Okay. So macam cikgu cakap tadi, kita ni ada kelas sekali ni je untuk minggu ni. Minggu depan kamu akan exam. So exam kamu akan masuk chapter 3 dan juga chapter 7 keseluruhannya. Okay. So cikgu minta tolong sangat-sangat
tolong buat revision berkaitan dengan chapter 3 dan juga chapter 7 baru lagi kita buat habis. Chapter 3 tu lah. Okay, buka balik buku, study balik berkaitan dengan chapter 3. Dan juga kalau kamu tak faham, tolong jangan malu-malu boleh PM cikgu kalau nak tanya apa-apa berkaitan dengan chapter 3 dan juga berkaitan dengan chapter 7. Okay. So buat yang terbaik untuk exam kamu. Cikgu doakan yang terbaik untuk keputusan kamu bagi ujian selaras yang kedua untuk semester yang kedua. Okay. Baik. So kelas kita itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bersurat. Waalaikumsalam. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Okay.